Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, selamat hari Jumaat, hari penghulu hari segala hari, hari Jumaat. Okey, semoga semuanya amal ibadah, semua perbuatan baik, semua apa-apa sajalah yang dibuat hari ini, semuanya untuk kebaikan sesama umat manusia dan juga diterima oleh Tuhan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini ada berita yang amat menakutkan. Petanda-petanda kemungkinan besar Sanusi pun bakal dipenjara juga. Kalau Sanusi dipenjara, dia akan kehilangan statusnya sebagai Menteri Besar Kedah. Dia akan kehilangan hak, kehilangan dia punya kuasa sebagai adun, kehilangan segala-galanya. Dan kemungkinan besar dia terpaksa untuk meletak jawatan. Bukan saja terpaksa meletak jawatan, tapi beliau mungkin juga akan kehilangan segala pangkat, segala-galanya. Okey, apa yang terjadi ya tuan-tuan dan puan-puan? Baru-baru ini Iman Mustaqim, seorang yang telah menghina Sultan Selangor, didapati bersalah dan dipenjara. Kemudian didenda, dipenjara dan didenda. Sekiranya ini menjadi satu benchmark ataupun satu penanda aras kepada nasib Sanusi, di mana dia juga telah didakwa di mahkamah kerana dianggap sebagai sudah menghina Sultan Selangor. Kalau ini jadi benchmark, confirm Sanusi bakal dipenjara dan dalam bahaya yang amat besar lah. Saya beritahu beberapa perkara yang amat berbeza dan sangat-sangat membuatkan Sanusi dalam bahaya. Beza pertama di antara Iman Mustaqim dan Sanusi ialah Iman Mustaqim dia hanya dibuat laporan polis dan dilihat oleh polis lah dan disiasat. Tidak ada mana-mana pihak yang cukup besar atau cukup dekat, cukup berkuasa yang telah membuat laporan polis. Berbeza dengan Sanusi ya tuan-tuan dan puan, Dewan Diraja Selangor sendiri yang membuat laporan polis. Jadi kalau bukan Dewan Diraja Selangor yang membuat laporan polis pun kena penjara, bagaimana, apa pendapat anda? Ini dibuat laporan polis oleh Dewan Diraja Selangor, bukan calang-calang, bukan orang biasa. Dewan Diraja Selangor, makna kata memang betul-betul Sanusi ini dalam masalah besar. Kalau dibanding dengan Iman Mustaqim dan Sanusi, kalau dibanding dan dilihat siapa yang membuat laporan polis, seolah-olah kita boleh membuat keputusan bahawa, buat kesimpulan bahawa Sanusi ini lebih besar, lebih teruk daripada Iman Mustaqim. Dan Iman Mustaqim itu dia hanya cakap di Facebook, manakala Sanusi dia cakap di mana? Di ceramah. Okey, jadi kalaulah Iman Mustaqim punya kes ini sebagai satu perbandingan atau sebagai satu benchmark, ada satu penanda aras, sama ada Sanusi ditangkap atau tidak, sama ada dia dipenjara atau tidak, nampaknya hampir pasti Sanusi bakal dipenjara, bakal kalah di mahkamah. Tapi apapun, kita tengoklah dia punya konteks nanti macam mana dan sebagainya. Keputusan mahkamah tetap keputusan mahkamah. Yang pertama. Yang kedua, perbezaan antara Iman Mustaqim dan juga Sanusi. Iman Mustaqim hanya ada satu pertuduhan sahaja, manakala Sanusi dia ada dua tau. Yang pertama dia hina Sultan Selangor, yang kedua dia mempersoalkan juga yang di Pertuan Agong, Kerajaan Perpaduan yang daripada Agong. Jadi ada dua. Iman Mustaqim satu, Sanusi ada dua. Jadi kalau dilihat kepada keberatan kes itu, nampaknya Sanusi memang ternyata lebih berat ya, lebih berat kerana dia
didakwa dengan 2 pendakwaan. Dan 2 pendakwaan ini melibatkan seorang Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan seorang lagi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung. Wow. Iman Mustaqim hanya Sultan Selangor, tetapi ini adalah yang di Pertuan Agung. Ketiga, perbezaan diantaranya ialah Iman Mustaqim dia terus saja mengakui, kerana dia sedar kalau dia tidak mengaku salah, yang dia cuba lawan itu adalah Sultan Selangor. Dia mengaku bersalah dan terus dijatuhkan hukuman. Dia dapat muhasabah diri, dia dapat mengakui kesalahan dia. Tapi Sanusi tak sama. Sanusi tidak mengaku salah dan dia sedia lawan di mahkamah. Ingat, yang buat laporan polis itu adalah Dewan Diraja Selangor. Jadi dengan kata yang lain, dengan ringkas kata, kalau orang kampung punya pikiran, ini seolah-olah sedang melawan salah satu lawan Sanusi ini adalah Dewan Diraja Selangor. Dewan Diraja Selangor ini pula, tuan-tuan dan puan, mewakili Sultan Selangor. Mewakili institusi Diraja Selangor. Jadi Sanusi coba berlawan dengan Sultan Selangor lah. Agaknya begitulah, saya pun kurang pasti. Tapi secara pemikiran ringkas, begitulah agak-agaknya. Oke, perbezaan yang seterusnya ialah Iman Mustaqim ini dia tidak ditangkap tengah-tengah malam-malam buta. Iman Mustaqim dia tidak ditangkap pukul 3 pagi. Iman Mustaqim dia tahu dia salah, dia tak kena tangkap dengan begitu. Tetapi Sanusi dia terpaksa ditangkap pada pukul 3 pagi. Kerana apa? Dia tak layan pihak polis. Dia tak layan. Jadi pihak polis tak ada pilihan lain kecuali untuk datang ke hotel tempat dia menginap, tangkap dia pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Itu pun dengan cara yang baik juga. Tak adalah sampai ditahan dia sampai dihempap muka di dinding ke, tak ada lah macam tu ya. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau dikira semua perbandingan di antara Iman Mustaqim dan juga Sanusi ini, nampaknya secara ringkasnya keberatan kes itu lebih kepada Sanusi. Jadi kalau Iman Mustaqim dah kena penjara, tak mustahil Sanusi pun boleh kena penjara. Sanusi pun bakal akan masuk penjara. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita berharap semoga Perundangan Negara Malaysia dapat menjalankan tugas sebaik mungkin dan tidak ada bias. Salah tetap salah, betul tetap betul. Kalau mahkamah mendapati Sanusi betul, okey, kita hormati satu Malaysia, kita hormati bahawa dia betul. Tapi kalau dia salah, jangan main-main, kerana ini melibatkan integriti Perundangan Negara Malaysia, apalagi melibatkan kita punya institusi diraja yang kita sanjung tinggi. Negara Malaysia tidak akan ada tanpa rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Jangan main-main, jangan. 3R kita hormati. Jangan sentuh, jangan kacau. Nak sentuh, keluar dari Malaysia, tak payah tinggal Malaysia. Di Malaysia kita hormati rukun negara, di Malaysia kita bertoleransi, di Malaysia kita cukup aman damai. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.